Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Saya lihat ramai yang misleading dengan video komen brother ni untuk menjawab dua video saya, yang ni dan yang ni. Yang mana saya tengok dia kesalahfahaman yang berlaku terhadap video jawapan dia tu terlalu banyak. Hingga kan sukar untuk saya nak terangkan satu persatu yang mana akan membuatkan dia lagi misleading. Jadi saya hanya akan menjawab berdasarkan komen-komen yang masuk di dalam video saya. Salah satu contoh misleading, saya bagi contoh je, yang beliau sentiasa lakukan adalah apabila saya sebut nasi dah nak masak. Contoh, nasi dah nak masak. Yang dia faham adalah dah nak masak nasi. Kemudian dia akan membuat respon tentang dah nak masak nasi. Kan dua perkara berbeza itu. Nasi dah nak masak dengan dah nak masak nasi. Dua benda yang berbeza. Dan dia akan menjawab respon tentang dah nak masak nasi, kenapa dah nak masak nasi. Dan orang yang tak faham pun akan terpercaya kepada dia dan mengatakan apalah, kenapa dah nak masak nasi. Sedangkan yang saya sebut adalah nasi dah nak masak. Ada beza dekat situ. Jika anda tak dapat nak faham perbezaan tu, nampaklah akan misleading lah dengan apa yang dia cakap. Okey, kita boleh lihat dekat sini salah satu daripada video dia telah dikomen oleh seorang brother yang memang faham tentang agama ni. Saya lihat, kita tengok dekat tempat yang saya bracketkan, yang warna merah tu, apa yang dia kata kat sini. Additionally, one might be more introspective of one's intention and realize that by attacking the situation from that angle, one is attacking the primary sources of Islam, which typically does not straightforwardly declare something haram to be haram, but give a description of the consequence of committing the act upon which istinbat is performed. Nampak tak? Baca sehingga habis lah. Kan kat bawah tu dia kata, tak faham? No, because you are ignorance bro. Dia kata dekat brother tu lah. Boleh tengok sendiri di bawah video ini, yang mana saya letak link di description box. Anda boleh bacalah, tapi kena faham bahasa Inggeris lah. Kan, kena faham betul-betul apa yang dia cakap dekat sini. Jadi, apa yang saya nak sampaikan hari ini bukan untuk menjawab video-video beliau, sebab memang dah terpesong habis dah. Saya nak menjawab ataupun memberi penerangan terhadap komen yang masuk di dalam video saya, seperti contoh yang ni. Perkara khilaf mana boleh hukum masuk neraka. Tu je point dia. Tak faham juga, elok mengaji lagi bab khilaf. Tak apa, nanti kita tengok, kita bagi penerangan. Tengok siapa yang perlu mengaji lagi. Kemudian ada satu lagi yang lebih kurang sama, komen dia. Pasal darah perut ikan dalam mazhab Syafi'i ada dua khilaf, satu boleh, satu lagi tak boleh dan sebagainya lah, ditulis kat sini. Yang nak mengatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Ustaz Azhar Idrus, mengatakan yang darah ikan tu makan sekali tu akan masuk neraka kan, hukumnya haram. Okay. Jadi ini banyaklah komen-komen yang macam ni yang saya dapat. Maksud dia mereka dah tersalah faham atau terpesong kefahaman daripada video mana saya tak pasti. Tapi nampak macam betul kalimatul haq yuradu biha batil. Nampak betul, ayat tu, perkataan tu nampak betul, tapi apa yang nak dimaksudkan itu adalah batil. Ini kalau biasa kita dengar daripada Saidina Ali apabila beliau nak melawan salah satu daripada puak pada masa dulu tu, yang mana mereka mengatakan sesuatu kalimah itu nampak betul, tapi yang cuba dimaksudkan adalah batil. Inilah yang berlaku dalam keadaan ni. Jadi apa yang sebenarnya, macam mana kita nak melihat? Saya dah tulis dekat sini, khilaf dalam darah ikan mengalir. Satu najis, haram, satu lagi dibolehkan. Maksud dia khilaf lah. Khilaf tu maksud dia ada dua pendapat yang berbeza. Satu yang mengatakan haram, saya ulang, satu lagi yang dibolehkan. Panjanglah cerita dia kat sini kan. Bukan sahaja mazhab Syafi'i kan. Ada satu lagi mazhab tu pun mengatakan benda yang sama. Dua pendapat yang khilaf. Jadi bila khilaf ni, dan seperti yang difahamkan di dalam video terdahulu, bahawa yang mengatakan najis dan haram ni yang paling masyhur lah. Masyhur Okey, ini kita tahu. Jadi macam mana? Macam mana yang nak mengatakan haram dan seterusnya masuk neraka, dan satu lagi dibolehkan? Maksudnya bila dibolehkan tak masuk neraka lah kan, tak dihukum lah apabila kita melakukan perkara tersebut. So bagaimana kita nak melihat benda ni yang dikatakan sebagai khilaf ni? Apabila ada dua
pandangan macam ni, dua pendapat macam ni, maksudnya ada orang yang secara masyhurnya kat sini akan berpegang kepada yang nombor satu, iaitu najis dan haram, dan ada kelompok yang akan berpegang kepada yang nombor dua ni dibolehkan. Betul tak? Maksud dia ada kelompok satu dan ada kelompok dua. Yang mana mereka berpeganglah kepada pendapat yang mengatakan najis dan haram ni. Jadi pada orang yang berpegang kepada pendapat bahawa najis, bahawa darah yang mengalir itu najis dan haram, maka mereka itu memang berpegang kepada satu pegangan ni saja. Mereka mengatakan bahawa ia adalah najis dan haram. Dan kumpulan yang dua ni yang mengatakan bahawa dibolehkan dan tak ada masalah, mereka berpegang kepada yang ni lah, dibolehkan dan tak ada masalah. Maksudnya adalah pada kelompok satu ni yang pegang kepada pendapat yang mengatakan bahawa najis, darah yang mengalir itu najis dan haram, bagi mereka apabila makan darah yang mengalir itu, ia adalah najis dan haram, dan hukumannya di akhirat nanti adalah masuk neraka. Nampak tak? Jadi bagi kumpulan ni mereka berpegang, faham tak? Mereka berpegang kepada okey, kalau makan darah yang mengalir ni hukumnya adalah haram. Bagi mereka ni dan apabila memakan makanan ataupun benda yang haram, daging yang tumbuh daripada benda yang haram, dan layaknya adalah neraka. Jadi mereka berpeganglah kepada satu pegangan, satu line ni. Mereka pegang pada satu line ni. Jadi bagi mereka ni ini saja line dia. Bagi pegangan yang mereka percaya, masyhur, bahawa apabila makan darah yang mengalir dan ia adalah haram dan akan masuk neraka. Bagi mereka tak ada istilah bahawa okey, memandangkan mereka berpegang kepada line ni, bahawa ia najis, haram dan akan ke neraka, maksudnya mereka yang berpegang kepada yang dibolehkan ini juga akan ke neraka. Bukan. Ini yang komen yang kedua tu. Adakah nak menerakakan kumpulan yang kedua ni yang kata boleh ni? Bukan. Mereka yang berpegang kepada yang najis, haram ni, mereka tidak makan lah. Mereka tidak makan sebab bagi mereka ni, makan benda yang haram adalah neraka bagi mereka. Jadi bagi kumpulan yang kedua ni pula, dia kata dibolehkan. Apabila dibolehkan bagi mereka ni kumpulan yang berlainan ni, kumpulan yang berlainan. Jadi bagi mereka ni dibolehkan, bagi mereka tak adalah masuk ke neraka ni. Bagi diri kumpulan ni. Jadi dia ada dua kumpulan dekat sini. Jadi kumpulan yang berbeza dekat sini, bukan kumpulan satu yang berpegang kepada darah tu haram, darah mengalir tu haram, maka mereka nak mengatakan bahawa yang berpegang kepada dibolehkan tu juga haram mereka makan. Dia tak kata macam tu, akan masuk neraka. Mereka ni tidak mengatakan bahawa orang yang berpegang kepada dibolehkan ni akan ke neraka. Faham tak? Setakat ni faham tak? Sebab apabila khilaf, ada dua pegangan, ada dua kelompok. Saya ulang ni, saya nak cuba bagi faham juga. Jadi kelompok yang berpegang kepada yang nombor satu ni, jadi dia berpegang bahawa darah yang mengalir itu adalah haram dan makan makanan benda yang haram adalah neraka bagi mereka. Mereka bukan nak mengatakan bahawa semua orang yang berpegang kepada pendapat lagi satu juga adalah hukumnya ke neraka. Bagi mereka yang berpegang kepada dibolehkanlah. Tapi bagi mereka ni nak mengatakan bahawa sesuatu darah yang mengalir itu adalah haram bagi mereka ni, bagi kumpulan ni. Jadi bagi dia ni, perjalanan dia adalah mengatakan bahawa darah yang mengalir itu haram. Faham tak? Hukum neraka ini adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila di dunia ni, pegangan orang yang di dunia ni, sebab di akhirat nanti mereka tidak tahu di akhirat Allah meredai yang mana. Adakah Allah akan meredai bahawa darah yang mengalir itu dibolehkan? Adakah Allah meredai dibolehkan ni? Dia tak tahu. Jadi mereka berpegang kepada haram lah, lebih baik tak makan. Faham tak? Jadi di akhirat mereka tak tahulah sama ada Allah akan mengatakan betul haram. Jadi orang yang berpegang kepada pandangan yang nombor satu ni, kumpulan A, najis haram, selamatlah.
Jika Allah mengatakan betul haram, memang betul. Sebab apa yang diistimbatkan di dunia ni berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada dalil-dalil, maka mereka mengatakan bahawa ianya haram bagi mereka ni. Jadi apabila mereka mengatakan haram, saya ulang kali ketiga ni. Jangan bosanlah sebab saya nak bagi sampaikan. Nak sampaikan supaya faham ni. Bagi mereka ni, mereka mengatakan berdasarkan hadis dan dalil, Allah mengatakan ia haram dan layaknya akan ke neraka. Jadi mereka berpegang kepada haram. Jadi bagi yang berpegang kepada dibolehkan, jadi mereka mengambil risiko lah. Mereka juga mengambil daripada hadis, mengambil daripada ayat Al-Quran dan sebagainya, dan mereka mengatakan dibolehkan. Mereka berpegang kepada dibolehkan. Jadi di atas dunia ni mereka katalah dibolehkan. Jadi bagi mereka ni tidak adalah hukum haram dekat situ sebab mereka mengatakan bahawa dibolehkan bagi mereka ni. Jadi di akhirat nanti Allah yang akan kata, okey sebenarnya haram. Faham tak? Tapi di atas dunia kita tak nampak lah sebab mereka berpegang kepada dibolehkan. Tapi di akhirat kita tak tahu. Mungkin di akhirat nanti Allah mengatakan, yalah sebenarnya dibolehkan. Sebenarnya boleh, memang tak mengapa, seperti yang kumpulan dua ni, seperti yang mereka telah membuat ijtihad bahawa tak apa, boleh. Jadi di akhirat mereka pun selamat. Sebab rupa-rupanya boleh. Tapi orang yang berpegang kepada najis, perkara itu najis dan haram, yang takut nak ke neraka tu, jika dibolehkan mereka pun tak makan kan. Mereka memang tak makan. Rupa-rupanya dibolehkan, yang dibolehkan ni pun selamat, yang ni lebihlah selamat. Faham tak? Jadi tak adalah masalah nak dikatakan bahawa benda khilaf tak boleh dihukum neraka. Bukan. Benda khilaf bergantung kepada orang yang berpegang pendapat yang mana lah. Faham tak? Jadi kalau khilaf saja, kita kena tahulah khilaf tu yang mana. Jadi bergantunglah kalau orang khilaf berpegang kepada pendapat yang kata najis haram. Jadi memang bagi mereka ini hukumnya haram dan ke neraka. Dan bagi orang yang dibolehkan ni, tak ada apalah dekat sini. Dan di akhirat nanti Allah lah akan beritahu siapa yang berpegang kepada perkara yang betul. Kalau si kumpulan A ni yang sebenarnya betul, Allah mengatakan ia sebenarnya haram, so mereka selamatlah. Yang dibolehkan ni, rupa-rupanya Allah akan beritahu lah sebenarnya kau ni salah. Engkau mengatakan bahawa dibolehkan ni adalah sebenarnya salah. Allah yang akan menentukan benda tu betul atau salah. Tapi di atas dunia, bergantunglah pegang kepada yang mana. Jadi nak mengatakan secara umum, secara nak generalizekan bahawa khilaf tidak bolehlah nak hukum neraka, itu tak tepat lah. Sebab khilaf tu ada beberapa pandangan tu, bergantunglah kepada orang yang berpegang kepada pandangan mana. Jika orang, saya ulang banyak kali ni, harap dapat masuk dalam kepala. Jadi nak katakan secara umum khilaf tak boleh dihukum neraka, tak tepat. Faham tak? Jadi siapa yang kena belajar dulu lagi, kena lebih mendalami, nak memahamkan lagi ni. Nak hukumkan neraka, khilaf bergantung kepada orang yang berpegang kepada pandangan mana itulah. Jadi jika berpegang kepada pandangan sini, seperti Ustaz Azra Idrus, dia bercakap tentang pandangan orang yang masyhur mazhab Syafi'i, pegangan orang yang kumpulan yang masyhur ni, bahawa darah yang mengalir najis haram. Dia bercerita tentang jalur ni. Yang kamu semua yang tak berapa nak mempercayai, yang berpegang kepada jalur kedua ni, janganlah mempersoalkan orang yang nak mengajar orang lain tentang jalur yang pertama. Dia nak mengajar bahawa okey, dia yang masyhur jalur yang pertama ni najis, nak selamat, jangan makan haram, sebab apabila makan makanan yang haram, layaknya adalah neraka. Jadi adalah perkara biasa, seperti yang komen awal tadi tu, yang mengatakan bahawa apabila seseorang bertanya, ia adalah biasalah nak mengatakan kesan daripada perkara yang haram. Apa hukumnya? Kesannya adalah neraka. Okey, dapat saya harap faham ni. Jadi jangan ada pula yang nak mengatakan bahawa jika orang yang berpegang kepada najis haram maka akan kena neraka lah. Jadi orang yang dibolehkan ni, maksudnya siapa pegang ni selamatlah. Bukan semestinya macam tu. Bukan macam tu. Jangan pusing-pusing, jangan spin sangat. Seperti yang saya dah sebut tadi, bahawa in the end apabila kita dah meninggal di hadapan Allah nanti, jadi Allah yang akan menentukan pegangan mana satu yang betul. Saya ulang lagi sekali.
Jika Allah mengatakan dibolehkan, memang sebenarnya orang yang berijtihad bahawa dibolehkan ni, maka okeylah dia selamatlah. Tapi jika Allah mengatakan sebenarnya haram, maka dia ni tak selamatlah. Siapa yang berpegang kat sini dekat hujung baru tahu. Tapi di atas dunia ni, peganglah orang yang berpegang kepada dibolehkan ni, memang dia akan kata tak ada masalah lah bagi dia di atas dunia kan. Dia berpegang kepada hukum bahawa dibolehkan. Jadi di atas dunia ni tidaklah kita mengatakan bahawa dia akan ke neraka sebab dia berpegang kepada yang ni. Okey, faham Saya harap jelaslah. Banyak kali saya ulang kat sini. Bagi orang yang dah boleh pick up dari awal, dia akan nampak saya ulang benda yang sama. Tapi bagi orang yang tak faham-faham tu, saya harap dengan penjelasan yang berulang kali di dalam video ni, harap dapat grab. Kalau tak dapat juga, harap bertanya kepada ustaz ataupun asatizah yang betul. Jangan tanya pada mereka yang juga pening-pening lalat tu kan. Okey. Seterusnya nombor 2, nombor 2 yang ada juga komen-komen dekat sini, yang mana dia mengatakan berkenaan video yang kedua tu, yang mana Ustaz Ruzaimi, satu dia mengatakan tentang bid'ah, bid'ah jadi ya ke neraka, dan satu lagi pada zaman sekarang ni Ustaz ataupun Dr. Ruzaimi mengatakan tidak bolehlah nak mengkonfirmkan orang ke neraka atas perbuatan-perbuatan dia kan. Itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam video yang satu lagi yang pada zaman sekarang ni, Dr. Ruzaimi mengatakan tidak boleh nak confirmkan orang ke neraka atas perbuatan-perbuatan dia, yang mana akhirnya Allah yang akan menentukan kan. Betul lah statement sekarang ni betul. Tapi statement dulu tu, statement yang dulu tu yang menjadi kontroversi masa tu. Sebab apabila Dr. Ruzaimi mengatakan ya masuk neraka, memang di dalam video tersebut dah tak ada lagi penjelasan bahawa orang yang tertentu ni sahaja ada yang akan diselamatkan. Dalam video tu tak ada. Jadi apabila Dr. Ruzaimi mengatakan ya ke neraka, maksud dia ia telah menimbulkan perspektif, persepsi kepada orang pendengar yang pengikut-pengikut Dr. Ruzaimi bahawa pembuat-pembuat bid'ah ni ia akan confirm ke neraka. Betul ke macam tu? Jadi tak betul juga, sebab bid'ah pun berada pada situasi yang sama. Berada pada situasi yang sama macam ni, yang mana situasi sama, jangan nak mengatakan saya kata bid'ah sama dengan khilaf. Tak. Untuk faham lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Dr. Ruzaimi sekarang ni, yang mana kita kena lihat apa yang Dr. Ruzaimi tulis di dalam Facebook beliau. Kita tengok ni, Dr. Ruzaimi menuliskan bahawa, okey, kita tengok terus kepada perkataan pendosa ni. Pendosa yang melakukan perkara haram berdosa, tetapi adakah dia terus automatik ke neraka dengan dosanya itu? Itu semua dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Dr. Ruzaimi menulis daripada Ibnu Jarir At-Tabari dan sebagainya lah ni kan. Tapi apa yang nak disebutkan di sini adalah pendosa yang melakukan perkara haram berdosa, adakah dia terus automatik ke neraka? Dan dituliskan sini, taklah ketentuan Allah lah kan. Jadi jika pendosa, ni sebut pendosa ni bukan cerita tentang makan darah ikan lagi dah. Ini bercerita tentang pendosa ni. Bukan bercerita tentang perkara khilaf lagi ni. Bukan Ini dah cerita lain. Ini dah pergi kepada umum. Maksudnya pendosa yang melakukan perkara dosa, adakah automatik ke neraka? Dan diterangkan kat sini tak. Jadi bagaimanakah anda nak mengatakan bahawa bid'ah automatik ke neraka? Bid'ah tu belum tentu lagi berdosa, faham tak? Bid'ah ada yang harus, ada yang sunat, dan ada yang makruh, ada yang haram, barulah ada yang haram. Dan barulah kita boleh bercerita tentang berdosa ataupun ke neraka. Bid'ah itu sendiri kena tentukan dulu. Okay, saya tulis lagi, bid'ah tu sendiri. Macam mana kita nak mengatakan video yang lama ni, video lama Dr. Ruzaimi, video lama yang mengatakan ya neraka, video tersebut kan. So ia menyebut tentang bid'ah ialah kata ijma' dan sebagainya. Jadi jika berdasarkan kepada penulisan Dr. Ruzaimi ni mengatakan pendosa yang melakukan perkara haram, belum tentu lagi kan ke neraka, semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ijma' ni atas dunia ni, ulama-ulama yang ijma' ni kan mengatakan okey berdosa, salah, tapi adakah terus automatik ke neraka?
Sebab dekat sini bid'ah ini sendiri ada yang wajib, ini semua kita dah tahulah. Yang ada yang nak mengatakan dari segi bahasa ke, ataupun nak mengatakan bid'ah dunia terselamat ke, itu semua pengkategorian yang kena dikategorikan lah. Adakah siapa yang nak menentukan kategori yang dikatakan sebagai hanya bahasa dan sebagainya itu adalah benar kan? Sunat, harus, makruh dan haram. Jadi siapa yang nak menentukan sesuatu bid'ah itu wajib, sunat, harus, makruh atau haram? Siapa dia? Ulama' lah kan. Jadi bila ulama' tentukan, adakah pasti di sisi Allah apa yang ulama' tu kata tu betul? Macam keadaan sinilah kan. Bila ulama' mengatakan haram, ada yang kata dibolehkan. Jadi akhirnya Allah yang akan mengatakan sama ada ia haram atau dibolehkan. Pegangan kita di atas dunia bergantunglah kepada pegangan kita. Tapi adakah automatik akan ke neraka? Tak. Jadi samalah bid'ah. Adakah confirm akan ke neraka? Tak. Sebab bukan anda yang menentukan seseorang itu ke neraka. Jadi adakah nak mengatakan bahawa bid'ah yang disebut oleh Dr. Rozaimi itu, ya, apa yang Dr. Rozaimi itu kata betul. Bid'ah tersebut confirm ke neraka. Ya, ke neraka. Betul ke? Tak betul. Kan? Akhirnya in the end masih lagi atas ketentuan Allah. Walaupun mana-mana satu anda nak mengatakan bahawa bid'ah yang orang tu lakukan haram, confirm haram. Confirm haram. Itu kata anda, seperti mana yang masyhur bahawa najis ni perkara darah ikan yang mengalir ni najis dan haram. Masyhur kata memang haram, in the end ketentuan Allah. Jika anda, kumpulan anda lah yang mengatakan bid'ah tersebut haram, tapi sebab kumpulan anda kata confirm lah ke neraka, betul ke? Begitu ke? Bukan begitu kan? Walaupun kumpulan anda beria-ria mengatakan bahawa sesuatu bid'ah itu haram, tapi in the end masih lagi ketentuan Allah. Faham tak? Jadi macam mana anda nak mengatakan video tersebut adalah suatu fitnah? Tak. Memang mula-mula video tersebut Dr. Rozaimi mengatakan ya, ke neraka. Tak ada penjelasan lain selepas tu. Tak apalah, saya letak link yang panjang sikit di dalam description box, anda boleh tengok. Selepas Dr. Rozaimi kata ya, neraka tu sebab melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, senyap, Dr. Rozaimi senyap, tak habis. Lepas tu masuk topik lain. Tak ada penjelasan selanjutnya bahawa okey, sesungguhnya selepas itu Allah yang akan menentukan sama ada perkara itu benar-benar haram seperti yang diijtihad oleh para ulama' di atas dunia. Tak ada penjelasan tersebut. Jadi perkara bid'ah tidak juga confirm ke neraka. Jadi jika anda nak mempersoalkan Ustaz Azaidrus kenapa dia hanya menceritakan tentang satu jalur, iaitu jalur yang masyhur, iaitu darah yang mengalir, najis, haram, neraka akibatnya. Jika nak mempersoalkan Ustaz Azaidrus, jadi anda harus mempersoalkan juga Dr. Rozaimi. Kenapa dia hanya nak mengatakan bid'ah neraka? Dia tak sebut pula bid'ah haram ke neraka, dia tak sebut. Tak sebut juga tentang azan tu juga. Ustaz Rozaimi, Dr. Rozaimi tidak menyebut pun bahawa haram, tak sebut pun ada perkataan haram di situ. Hanya menyebut bid'ah, ya, neraka, melompat kat situ. Jadi jika nak persoal satu ustaz, kenalah persoal ustaz yang lain juga, ataupun doktor pilihan anda tu kena persoal juga kenapa masa tu dia hanya menyebut bid'ah, ya, neraka. Tak ada sebut haram pun. Itu yang cuba disampaikan. Dan tak ada juga disebut bahawa pada ketika itu disebut bahawa akhirnya neraka itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada juga. Bila Dr. Rozaimi dulu membuat kontroversi bahawa ya ke neraka, telah menyebabkan orang ramai yang memilih pandangan Dr. Rozaimi ini memandang serong terhadap mereka-mereka yang membaca Yasin pada malam Jumaat. Memandang serong kepada orang-orang yang berselawat di antara solat tarawih itu, memandang serong, oh mereka semua ahli neraka. Nampak tak? Menyebabkan pemikiran yang singkat kepada ahli-ahli ibadat. Orang-orang yang membuat perkara-perkara yang pada pandangan anda adalah bid'ah, seolah-olah mereka itu confirm ahli-ahli neraka. Kan sesuatu yang buruk tu, tak betul tu. Kat mana yang tersilapnya penerangan ini, anda boleh sampaikan di dalam description box sekali lagi. Mungkin masih belum sampai kepada
kefahaman anda, mungkin kita boleh terangkan di dalam video-video yang lain. Tapi saya harap anda fahamlah, bid'ah macam mana pun pada pandangan anda, walaupun bid'ah hanya haram, tapi adakah confirm ke neraka? Belum tentu. Ketentuannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nak berpegang kepada hukum haram, peganglah. Anda tak nak buat, tak apa. Tapi jangan mengatakan bahawa orang yang buat itu confirm neraka. Itu tak betul. Kan? Penerangan Dr. Ruzaimi ni pun dah clear. Dah clear dekat sini bahawa dia mengatakan pendosa. Saya ulang lagi, pendosa. Maksudnya siapa-siapa yang buat dosa lah. Kalau bid'ah tu pun tak ada siapa lagi kan yang mengatakan dosa baca Yasin pada malam Jumaat. Ada siapa yang kata mereka sebut bid'ah dia, ada siapa yang kata berdosa. Ada siapa yang kata buat Maulidur Rasul berdosa, buat Maulidur Rasul. Ada siapa yang berani kata dosa orang buat Maulidur Rasul? Ada. Orang kata bid'ah, tapi siapa yang kata Maulidur Rasul berdosa? Tak ada siapa pun. Tak ada siapa yang saya dengar lagi lah. Mungkin saya tak dengar orang-orang lain yang kata, oh berdosanya mereka ni pendosa yang akan masuk ke neraka. Buat Maulidur Rasul. Tapi, okey tak apa. Saya nak sebut perkataan Halloween. Tapi tak apalah, itu kita letak ke tepi. Tapi, satu lagi yang saya nak sebut, adakah Dr. Ruzaimi ni nak mengatakan bahawa orang yang membuat bid'ah tersebut, ketentuan ke neraka atau ke syurga itu bergantung kepada Allah, tapi amalan itu yang ke neraka. Boleh ke macam tu? Ini satu lagi yang saya tengok di dalam salah satu daripada video YouTube yang kata amalan itu ke neraka, tapi pembuat amalan itu adalah ke atas ketentuan Allah. Macam mana pula tu? Macam mana amalan itu boleh amalan masuk neraka? Saya tak pernah jumpa lagi ayat Al-Quran yang mengatakan amalan masuk neraka. Ada ke yang mengatakan bahan bakar di dalam neraka itu adalah amalan-amalan, ataupun yang dibakar di dalam neraka adalah amalan-amalan kita? Saya tak pernah jumpa lagi. Kalau ada ayat-ayat Quran ataupun hadis yang mengatakan amalan kita akan dibakar di dalam neraka, bolehlah kongsi di dalam description box. Sebab saya pun confused dengan statement Dr. Ruzaimi ni, amalan yang masuk neraka tetapi pembuat amalan tersebut atas ketentuan Allah. Dah ke sini dah kan. Jadi pelik lah, statement tu pelik. Jadi jika statement tu memang ditulis oleh Dr. Ruzaimi, saya rasa anda semua patut tinggalkanlah Dr. Ruzaimi ni. Memang dah semakin pelik-pelik lah statement-statement dia. Jika amalan ataupun penulisan tersebut ataupun jawapan yang diberikan di dalam komen itu ditulis oleh admin, mungkin dia nak pusing kata itu sebenarnya admin dia tulis, tak bijak sangat admin dia. Pun tak okey juga, tak boleh lari. Jika admin Dr. Ruzaimi tulis itu, maksudnya dia belajar tentang perkara tu dengan siapa? Dia belajar dengan guru dia lah, dengan orang yang dia sedang jadi admin tu lah kan. Jadi dia telah dengar dan dia faham macam tu, amalan ke neraka, tapi pembuat tu belum tentu lagi ke neraka. Maksudnya amalan tu yang akan diseksa. Jadi dia faham macam tu. Pun masalah juga, macam mana belajar dengan seseorang yang hebat, dikatakan hebat itu boleh faham macam tu, boleh faham, admin tu faham macam tu. Dia tak belajar ke ataupun dia belajar dia faham macam tu? Jika dia belajar dan dia faham macam tu, maksudnya guru dia tu guru yang tak bagus lah. Macam mana boleh memberi kefahaman yang macam tu kepada anak murid dan membuat komen macam tu? Jadi jika admin yang menulis pun salah juga, memang problem. Sebab menunjukkan bahawa guru dia siapa lagi kan? Guru dia memberi kefahaman yang salah, tidak mengajar dengan cara yang betul. Jika Dr. Ruzaimi yang tulis macam tu, memang nampak out terus lah. Okey. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya harap semua orang dapat menerima penjelasan saya ini.